Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah pantau agenda reformasi. Kami memberikan fokus kepada bencana banjir yang berlaku di dua buah negeri setakat ini di semenanjung Malaysia khususnya. Tapi dalam masa sama anda boleh mendapatkan info, ramalan dan juga amalan terkini dengan mengimbas kod QR di skrin ini di mana paparan dan juga berita terkini akan kami bawakan kepada anda di page micro content kami. Dan dalam masa yang sama saya ingin berikan perkembangan terkini kemaskini banjir setakat jam 4.20 ataupun 4.30 petang tadi. Ini menerusi info bencana JKM. Daripada paparan info bencana JKM ini didapati bahawa dua negeri yang terjejas pada ketika inilah Johor dan Pahang. Di mana di Johor terdapat 7,437 mangsa banjir dari 2,083 keluarga ditempatkan di 51 pusat pemindahan sementara. Di mana di Pahang pula 26 pusat pemindahan sementara dibuka melibatkan 1,391 mangsa daripada 383 keluarga. Dan justru kalau dilihat daripada angka ini mungkin negeri Johor paling teruk terjejas setakat ini. Saya ingin bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud. Ridauddin Daud kini berada di Bandar Kota Tinggi. Ridauddin memberikan perkembangan terkini sebentar tadi bahawa Kota Tinggi bandar itu lumpuh sepenuhnya, perniagaan ditutup. Tapi terlebih dahulu, bagaimana keadaan cuaca di Kota Tinggi pada ketika ini? Adakah hujan turun? Kalau nampak sedikit cerah di situ, adakah ini akan berterusan untuk jam-jam yang seterusnya? Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia. Cuaca sebenarnya itu yang menjadi kebimbangan penduduk di sini ketika Zul nampak saya dalam keadaan cerah. Memang cerah pun sebenarnya, tidak pun panas dan sebagainya, tapi sebenarnya agak mendung. Kalau saya lihat di atas sebenarnya awan gelap sudah pun memenuhi segenap lapisan langit dan saya jangkakan nampak keadaannya mungkin akan hujan kerana pada waktu ini pun saya dapat merasa setitis dua hujan yang terkena pada badan saya. Ini yang sebenarnya yang menjadi kebimbangan kepada penduduk di sini apabila keadaan walaupun menurut mereka sejak dari pagi tidak hujan, namun mereka menjangkakan mungkin petang akan hujan. Apabila melihat sebenarnya dari jam 3 sebenarnya Zul sudah pun gelap sebegini, namun pada waktu ini saya lihat nampak tidaklah seperti mana jam 3 tadi, nampak awan gelap sudah pun semakin beransur hilang. Mungkin kita harapkan supaya tidak hujan kerana kalau hujan itu yang menjadi kebimbangan kerana menurut penduduk sekarang sedang berlaku air pasang daripada jam 3 sampailah ke 6 petang. Dan kalau diikutkan melihat pada keadaan Sungai Johor pun nampak laluannya, alirannya juga agak deras. Namun apa yang saya boleh kongsikan di belakang inilah Bandar Kota Tinggi yang sememangnya sudah pun dikatakan tenggelam dan juga sudah boleh katakan lumpuh. Tiada kedai yang dibuka pada waktu ini, kedai makan, kedai perkakasan elektrik dan sebagainya semua pun sudah ditutup. Malah bekalan elektrik juga telah ditutup. Jadi saya sempat membuat tinjauan di sini. Kalau tadi sebenarnya memang laluan ini kami hanya boleh berada di sini kerana untuk sampai ke sini pun Zul sebenarnya kami terpaksa melalui 3 laluan yang sudah pun dinaiki air, terpaksa merendah banjir, mujur kenderaan kita agak tinggi, jadi selamat segalanya. Namun untuk melepasi ke kawasan sana tidak boleh kerana menurut penduduk ada yang sudah pun mencapai ke paras pinggang, malah ada yang mengatakan kalau ke dalam sedikit airnya sudah pun mencapai ke paras dada dan juga dagu. Itu yang membuatkan kami terpaksa menunggu di atas jambatan ini di Sungai Johor ini untuk membuat liputan kerana kalau masuk ke dalam lagi memang tidak lepas. Kalau diikutkan sebenarnya memang ribuan sudah pun terjejas di sini. Sempat juga saya berjumpa dengan penduduk memang mereka sebenarnya risau, bimbang kerana melihat keadaan cuaca. Walaupun pagi nampak agak baik, namun ketika petang sudah pun nampak semakin gelap, mereka sedikit risau. Dan bukan itu saja Zul, sebenarnya ada satu lagi kebimbangan yang mereka suarakan kepada saya sebentar tadi. Cuma itulah bila dalam keadaan kelam kabut laju-laju semua tidak sempat kita tarik untuk berbincang ataupun berbual di depan kamera. Inilah Sungai Johor di mana menjadi kebimbangan kepada penduduk di Kota Tinggi khususnya apabila aliran sungai ini dikatakan agak deras dan juga parasnya juga boleh dikatakan agak tinggi. Seperti mana yang kita boleh lihat, mungkin kameraman boleh tunjukkan sedikit. Parasnya sebenarnya sudah pun agak tinggi dan sebenarnya boleh dikatakan hampir melepasi pun sebenarnya kawasan di sebelah ini. Kalau ikutkan sebelah ini adalah pusat komersial ataupun kedai-kedai sebenarnya. Banyak kedai-kedai yang berada di sebelah ini. Kalau anda boleh lihat sungai ini, anda boleh lihat bagaimana sudah pun tinggi, sudah pun ada yang
kawasan ini sudah pun tenggelam, anda lihat air sudah pun naik. Cuma ini sebenarnya kalau berbanding jam 3 tadi sebenarnya ini sudah semakin surut. Namun itu masih lagi menjadi kebimbangan kerana kalau diikutkan kalau sungai ini melepasi paras ini, maka lebih banyak kawasan-kawasan di sebelah sana yang akan terjejas akibat banjir. Jadi di sini anda boleh lihat di sebelah sana sudah pun terjejas. Anda boleh lihat ini antara mungkin peniaga-peniaga yang sedang cuba merandu air orang kata, kerana kalau ikutkan sebenarnya sejak dari tadi pun anggota bomba dan juga beberapa NGO anggota bomba sibuk menyelamatkan beberapa orang yang masih lagi berada di dalam kerana ada yang mungkin mengambil barang dan sebagainya, mungkin juga ada yang enggan untuk berpindah, dan NGO juga saya lihat ada yang memberikan makanan kepada mereka di kawasan sana. Jadi inilah yang berlaku sejak pada pagi tadi. Pergerakan tu ada, masih lagi saya lihat masih lagi ada beberapa individu di dalam sana yang mungkin enggan keluar ataupun mungkin mengambil barang dan sebagainya. Namun apa yang saya kongsikan sebenarnya, cuaca nampaknya tidaklah begitu baik kerana kalau ikutkan memang agak gelap. Kalau ikut ramalan pun mungkin akan hujan, tapi apa pun kita mendoakan yang baik-baik sahaja di Kota Tinggi ini. Kalau ikutkan sudah pun melepasi 4,000 kalau tidak silap saya jumlah mangsa di Kota Tinggi kalau ikutkan sebenarnya daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah setakat jam 3 petang tadi. Kalau di Kota Tinggi ini sebenarnya PPS yang dibuka adalah 26 dengan seramai 1,155 keluarga terjejas dengan penduduk yang terjejas 4,329. Kedua yang agak teruk juga adalah di Johor Bahru apabila 6 PPS dibuka, walaupun hanya 6 PPS namun jumlah keluarga yang terlibat 363 keluarga dengan penduduk 1,271. Dan kemudian satu lagi lokasi yang agak teruk di Johor adalah di Kluang apabila sebanyak 14 PPS dibuka dengan 520 keluarga terjejas dan 1,698 penduduk yang terjejas di sana. Kalau dikatakan angka ini, Kota Tinggi nampaknya yang paling teruk, lebih 4,000 mangsa terjejas di sini, Zul. Kalau saya mungkin Din tidak sempat bertemu dengan lebih ramai orang kerana mungkin baru beberapa jam sampai di Kota Tinggi, tetapi ramai yang akan membandingkan kadar ataupun teruknya banjir itu berdasarkan pengalaman yang lepas. Kalau dibandingkan dengan tahun 2006-2007, bagaimana keadaan banjir pada kali ini dan juga persediaan supaya bencana ataupun banjir buruk seperti tahun 2007 itu tidak berlaku, risiko itu dapat dikurangkan. Bagaimana perbandingan itu dilakukan apabila Din bertemu dengan penduduk, peniaga dan juga orang-orang di Kota Tinggi khususnya? Baik Zul, tidak perlu pun sampai ke 2006-2007. Tahun lepas pun sebenarnya ada beberapa penduduk memberitahu bahawa sudah pun banjir di kawasan ini juga pada tahun lepas. Namun tidaklah seteruk ini. Namun banjir yang besar sebelum ini sebenarnya lebih teruk daripada apa yang berlaku pada waktu ini, kerana kalau diikutkan kepada mereka ceritakan pada saya, kalau dulu sebenarnya air naik sampai ke jambatan dan jauh pergi lagi ke dalam sana. Malah di kawasan sini juga kebanyakannya hampir ke tingkat 1 itu boleh hampir tenggelam sepenuhnya, tapi kalau anda lihat di sini tidaklah tenggelam sepenuhnya, hanyalah di paras yang mungkin paras lutut atau peha. Kalau tadi kami meranduk air pun airnya kira paras lutut paling tinggi pun tidak sampai ke paras peha. Jadi sebenarnya tahun 2006, 2007 dan 2014 pun sebenarnya banjir itu lebih teruk, namun kali ini nampak tidaklah begitu teruk. Namun persediaan itu mereka seperti biasa, mereka melakukan persediaan apabila diarahkan untuk berpindah, mereka berpindah dan sebagainya. Barang-barang, dokumen-dokumen penting pun diletakkan di tempat tinggi. Jadi itu antara apa yang diceritakan. Mereka sudah pun bersedia, cuma mungkinlah ada beberapa barang yang tertinggal sempat. Jadi saya melihat tadi ada beberapa yang mungkin membawa bantal dan selimut untuk ke PPS. Jadi persediaan tu mungkin ada, namun mungkin apabila keadaan itu berlaku dengan begitu pantas, mungkin menyebabkan mereka tidaklah dapat bergerak dengan pantas, kerana kalau diikutkan pun sebenarnya memang air itu naik dengan agak pantas dan keadaan ini membuatkan mereka ramai yang terkesan. Dan seperti biasa persediaan tidaklah begitu banyak yang dilakukan kerana banjir, begitulah persediaannya lebih kurang sama saja. Namun boleh dikatakan mereka sudah pun bersedia daripada segi fizikal dan mental. Dan sempat juga saya jumpa beberapa orang walaupun ditimpa dengan musibah banjir, namun sekarang mereka fikir mereka laluinya dengan redha, dan sekarang adalah waktu untuk mereka berehat, mungkin tidak bekerja, tidak buka kedai dan sebagainya, berehat sehinggalah semuanya surut dan selesai, kemudian bersihkan rumah, bersihkan kedai dan sebagainya, kemudian barulah fikir untuk hari-hari mendatang bagaimana untuk menjalani kehidupan dan hari-hari yang mendatang, Zul. Apabila dia mengatakan bahawa mereka reda, adakah mereka sudah merasakan bahawa benda ini akan berlaku setiap tahun? Jadi nak tak nak kena tempuh kerugian, kena tempuh lepas banjir, kena cuci kedai, cuci rumah. Adakah itu yang mindset yang ada kepada mereka kerana mereka merasakan bahawa itulah realiti yang berlaku saban tahun?
Itulah Zul, kalau ikutkan sebenarnya mereka mengatakan pada saya tahun lepas pun dah ada banjir, cuma mungkinlah tidaklah seteruk ini. Namun sempat juga saya berjumpa dengan seorang tadi. Beliau berniaga kedai ubat, anaknya pula akan mengambil SPM pada esok hari, namun masih lagi sempat untuk mengambil barang dan sebagainya. Jadi saya tanya, sempat ke selamatkan barang-barang? Tak sempat. Jadi sebenarnya sama ada mereka sudah pun reda, bersedia atau tidak, itu saya tidak dapat confirmkan secara 100%. Kerana saya pun tidak dapat berjumpa dengan ramai kerana PPS pun saya tidak sempat pergi. Malah difahamkan juga PPS juga media tidak dibenarkan untuk masuk. Itu yang saya difahamkan, cuma saya belum pergi lagi ke sana. Jadi sebenarnya cerita-cerita itu tidak lagi banyak saya dapat. Namun berdasarkan beberapa pertemuan, mereka sebenarnya walaupun dah berlaku redor dan sebagainya, namun mereka memang tidak mahu, kalau boleh tidak mahu perkara ini berlanjutan sebenarnya. Kalau ikutkan banjir ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk ditangani. Kalau ikutkan banjir, ya, pada waktu banjir kita tahu ketika banjir air naik dan sebagainya. Namun pasca banjir itu sebenarnya satu perkara yang lebih memenatkan daripada proses ketika melalui banjir seperti ini. Jadi itulah sebenarnya yang mereka suarakan. Mereka mengharapkan supaya tidak lagi berlaku perkara seperti ini. Namun apabila mereka berceritakan pada tahun lepas berlaku, tahun ini pun berlaku lagi, jadi sedikit sebanyak mereka merasakan bahawa mungkin mereka perlu bersedia untuk menghadapi pada hari-hari mendatang. Namun persediaan secara rapi atau tidak rapi itu mungkin tidak dapat diperincikan. Kerana kalau ikutkan seperti saya temui tadi, seorang peniaga ubat tidak sempat selamatkan apa ubat pun di dalam kedai. Kedai tenggelam, barang tak sempat selamat, semua sempat selamatkan sedikit dokumen, barang-barang anak untuk mengambil peperiksaan SPM besok, dan itulah yang dibawa randu air sampai basah sampai ke tahap dada dan kemudian pergi ke kereta untuk balik ke rumah, pergi ke PPS dan sebagainya. Jadi sebenarnya persediaan, adakah mereka reda, adakah sudah pasti mereka tidak mahu perkara ini berulang. Namun itulah cerita yang lebih terperinci saya akan cuba dapatkan kalau ada rezeki bertemu dengan mana-mana penduduk peniaga. Misalnya kalau ikutkan belakang ni, saya fikir mungkin 200 ke 300 kedai yang terjejas peniaga ini. Kalau terjejas bukannya mudah untuk bangkit semula. Kalau rumah mungkin barang-barang yang rosak kita boleh buang, tak pakai tak apa, kita boleh duduk di lantai. Namun ketika perniagaan ini rosak, barang-barang rosak itu semua memerlukan wang untuk membeli barang, memerlukan wang, namun barang itu rosak tidak dapat dijual. Jadi sebenarnya kerugian itu sebenarnya mungkin boleh mencecah puluhan ribu, malah mungkin ratusan ribu. Jadi mungkin itu ya perkara-perkara yang mungkin saya akan cuba untuk dapatkan keluhan-keluhan ataupun suara daripada hati peniaga dan juga penduduk di sini. Jadi buat masa ini 2 jam saya baru sampai sini, masih lagi saya tercari-cari rentaknya. Jadi dah harapkan esok saya akan bermula pada pagi, mungkin saya akan meninjau ke kawasan di sini, mungkin saya akan berhubung dengan bomba untuk mendapatkan perincian lebih lanjut, dan mungkin saya akan minta kebenaran untuk melawat ke kawasan-kawasan ini. Jadi buat masa ini saya fikir ini yang saya boleh bawakan dulu. Memang keadaan di sini boleh dikatakan walaupun airnya nampak surut, namun kebimbangan masih ada dengan cuaca pun sebenarnya. Dah 2-3 kali pun sebenarnya hujan terkena pada badan saya. Kebimbangan itu masih lagi ada. Redor tu walaupun redor, namun sebenarnya mereka tidak mahu perkara ini berulang. Sebenarnya baru saja masuk tahun 2024, Kota Tinggi sudah pun dibuka dengan cerita bandarnya tenggelam. Jadi itu sebenarnya cerita yang tidak mahu mereka lihat menjadi pembuka kepada tahun 2024 ini, Zul. Terima kasih, Den. Aliran sungai di belakang Den tunjuk tadi begitu deras sekali. Hati-hati juga dalam masa yang sama. Terima kasih Radin Daud, wartawan Astro Awani yang kini melakukan liputan banjir di Kota Tinggi. Selepas ini saya ingin ke Johor Bahru untuk bersama dengan salah seorang pakar dan juga profesor dari UTM untuk mengikuti bagaimana kita bercerita banjir ini benar seolah-olah menjadi acara tahunan, tapi impak dari segi ekonomi, kerugian dan juga kalau tiada persediaan yang lebih besar dalam skala projek dan sebagainya, itu yang kita perlu tanggung seterusnya. Adakah itu yang kita mahu hadapi setiap tahun? Itu kita bincangkan sebentar lagi.